wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Itu dia. Saya pun masih lagi berfikir-fikir kiraan sifir itu tadi. Sugita, itu dia persembahan pembukaan daripada Children from the East, yang mana adik-adik ini berusia 9 tahun, 5 tahun dan juga 7 tahun. Jadi kami harapkan anda semua hari ini, hari Sabtu, pasti ramai juga dalam kalangan anda ibu bapa yang dah pun membawa anak-anak anda pergi bercuti dan sebagainya. Tetapi bagi anda yang masih lagi bersama dengan kami, terima kasih diucapkan. Terus menonton kami secara langsung di Kaca TV maupun di siaran Facebook Live kami ketika ini. Betul. Dan seperti mana Fiza katakan, mungkin anda dah buat perancangan untuk hujung minggu ini dan buat cuti sekolah ini. Di mana juga anda ingin pergi, pastikan anda ambil aspek keselamatan dan kesihatan anak-anak terutamanya sangat penting. Jadi pastikan anda bawalah apa yang perlu dibawa, kan? Hand sanitizer, wipes dan segalanya yang penting buat anak-anak kita. Itu penting sekali. Kalau kita cakap tentang soal kesihatan ini, tidak boleh orang kata ada kekurangan lah. Maksudnya sentiasa harus tidak ada kompromisi. Titik beratkan. Apatah lagi dengan keadaan HFMD ketika ini, kan, yang masih lagi kesnya sedikit tinggi. Dan tapi kita tinggalkan tentang itu. Kami nak kongsikan pelbagai pengisian menarik hari ini sebenarnya. Sebab Sugi, ada dalam kalangan ibu bapa ni mungkin berkesempatan untuk bawa anak-anak pergi bercuti. Betul. Tetapi sebenarnya kalau anda tak berkesempatan nak merancang aktiviti
percutian ini dengan kekangan bajet ataupun kekangan masa dan sebagainya. Sebenarnya ada macam-macam aktiviti yang boleh anda lakukan bersama dengan anak-anak anda. Apatah lagi kalau anda mungkin dapat mencungkil bakat-bakat istimewa mereka. Itu adalah topik kita pada hari ini, bakat si cilik. Tapi saya nak tanya Fiza, Sabjahan yang kecil dulu-dulu masa cuti sekolah, apa yang dia suka buat? Apa lupalah. Macam dah lama sangat. Lama sangat kan. Tapi lah kalau waktu cuti sekolah tu ketika itulah kita berkumpul bersama dengan sepupu-sepupu, main masak-masak. Dulu kalau main masak-masak Sugi main betul-betul tau. Betul. Ambil kentang mak kat dapur, bukanlah curi minta satu kan. Ambil kentang mak kat dapur, masak macam gembira sangat. Dah besar-besar dia tak rajin pula masak. Saya pun sama kan. Tapi itu berkaitan dengan topik kita pada hari ini, dan pada masa yang sama kami nak memberikan anda sedikit update berkaitan satu isu semasa di mana dikatakan bekalan ubat-ubatan bagi sesetengah ubat dikatakan berkurangan. Antara ubat-ubatannya adalah ubat batuk, demam, antibiotik yang disifatkan penting, dan juga memandangkan ada kes HFMD, dikatakan ada juga ubatan yang kekurangan di negara kita. Tetapi sebenarnya tiada gangguan bekalan ubat di pasaran. Ini penjelasan daripada KKM seperti yang anda dapat lihat di gambar yang tertera di kaca TV ini, menunjukkan permintaan mendadak bagi ubat dengan bahan aktif paracetamol, iaitu yang boleh merawat demam dan juga sakit ringan, vitamin C, ubat batuk dan selsema kanak-kanak. Dan ini mereka katakan tiada gangguan bekalan ubat secara menyeluruh. Berikutan, sebenarnya ada alternatif lain daripada pelbagai jenama. Kadang-kadang mungkin kita tengok jenama yang sama kan, yang tu tak ada, dengan indikasi yang sama, dan pengilang juga akan meningkatkan pengeluaran bagi memenuhi permintaan yang tinggi ini. Jadi tidak perlu buat pembelian panik buat ubat-ubatan ini. Ada alternatif lain yang dibuat oleh KKM. Okey, itu berkaitan dengan isu semasa, dan kita kembali ke topik kita pada hari ini. Kalau anda di rumah ada anak anda, antara anak anda ada bakat cilik ataupun suka melukis ataupun ada yang bermain apa-apa instrumen, anda boleh upload video ataupun gambar, tag kami di WHN. Nanti kalau sempat kami nak tengok juga. Betul. Tapi ada bakat lain juga. Anak-anak sekarang ni dah umur 4 tahun, 5 tahun pun dah pandai ber-TikTok. Kita nak tengok apakah yang sempat dirangkumkan oleh rakan wartawan kita hari ini di Bingkisan TikTok. Silakan. Jom kita saksikan. Can we skip to the good part? Preview. Your attention. Yusufu kawaii, taitaka hentai, moshi moshi onichi, yuchi mochi kamachi, chibichi, senpai, kawaii, yakazi, dekai, enai, kimai. Wow. Okey, adik-adik boleh cuba lagi kejap Sugi, tolong Sugi tunjuk satu. Dah lama sangat. Sebab protein itu tadi protein tak cukup ruang, tak cukup boleh ruang. bagi. Tunjuk sikit Sugi. Ini dia. Kalau nak tahu Sugita Chandra ni runner up untuk Miss Universe kan? Tahun bila tu Sugi? 2015. 2000. Berdiri di sebelah Miss Universe. Okey, kita nak kongsikan hari ini. Kalau kita cakap tentang bakat ini, sebenarnya setiap daripada anak-anak ini pastinya mempunyai bakat mereka yang istimewa. Contoh kalau kita lihat tentang anak-anak yang didedahkan kepada muzik itu tadi kan, di peringkat umur 1 tahun hingga ke 9 tahun, yang mana dengan adanya pendedahan muzik ini akan memberi mereka lebih peka terhadap pendengaran, lebih kreatif dan juga dapat memberikan satu persekitaran yang lebih kondusif kepada pembesaran mereka. Tapi sekarang ni Fiza, saya lihat ada pelbagai bakat, bukan saja menyanyi, menari, melukis yang biasa kita dah tahu, tapi ada ramai lagi. Saya tengok budak 3 tahun pandai main skateboard. Dia punya orang kata skill dia macam wow. Mana dia boleh buat ni 3 tahun dia ada bakat sebegitu. Main skateboard, main muzik. Ada yang pandai menjahit. Sugi pandai menjahit? Saya tak pandai menjahit. Saya pun tak pandai menjahit. Baru di sekolah rendah tapi dia pandai
pandai menjahit dan boleh pandai melukis dan pelbagai lagi bakat yang nak kami kongsikan. Dan kalau mungkin anda juga ada anak-anak anda, anak-anak rakan-rakan anda ataupun sesiapa yang anda kenali, anak-anak ini berbakat besar, apa kata, terus kongsikan dan tag kami di media sosial kami yang tertera di Kaca TV. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI bersama dengan bakat si cilik. Awak bakat apa? Sepakat saya makan. Sama lah. Hai, kita dah sampai. So, kita buka dan berhala kisah. Kita buka dan berhala kisah lah. Mama saya buka dah buka. Sana ni tak ada apa-apa. Cucu dah nak cucu. Mama ni kawan-kawan. Wanita hari ini. Menjadikan bidang rekaan fashion sebagai impiannya suatu hari nanti, Muhammad Dailani Hal Muhammad Nurul Lail, 11 tahun, sememangnya gemarkan fashion rekaan dari mereka fashion terkenal iaitu Datuk Rizalman, Rizwan Ruzaini dan Julian Mandagi. Mula menunjukkan minat melukis sejak berusia 4 tahun lagi, Hail banyak menghasilkan lukisan bertemakan pakaian tradisional dan pakaian wanita. Berlainan pula dengan Wan Ahmad Ridwan, Wan Nabil Hazim. Memahami kesusahan ibu bapanya telah mendorong Ridwan untuk belajar menjana pendapatan sendiri sejak berusia 6 tahun. Bertitik tolak daripada ingin membeli permainan video, dia kini menjadikan bakatnya dalam menjahit supaya dapat mengumpul wang sendiri. Menggelarkan diri mereka Child from the East, muzik telah menjadi sebahagian daripada hidup 3 adik-beradik ini kerana mendapat dorongan daripada bapa mereka yang merupakan tenaga pengajar muzik dan guru persembahan. Bagi Kaulah, Khadijah dan Ashari, pendedahan kepada muzik sejak kecil banyak membantu mereka dalam mempelajari pelbagai jenis alat muzik. Wow, itu dia Sugita. Itu dia anak-anak kita yang cukup berbakat besar dan pastinya ramai dalam kalangan ibu bapa maupun adik-adik yang sedang menonton ketika ini yang merasakan ada kawan-kawan kita yang berbakat, mereka pun nak tunjulkan bakat mereka. Betul, dan adik-adik kita yang kat studio hari ini pun dah memberitahu rakan-rakan mereka yang mereka di WHI. Jadi kawan-kawan mereka sememangnya tak sabar. Kita bersama dengan adik Muhammad Dailami Hail dan juga ibunya Puan Wan Nur Lisa Abdul Latif. Selamat datang. Ya, terima kasih. Hail, tengah lukis apa tu Hail? Baju. Lukis baju kakak. Okey, Hail, mungkin Hail boleh kongsikan sikit. Baju ni konsep dia apa, Hail? Konsep moden. Okey. Dan dia macam nampak eksklusif lah. Okay. Dan Hail sekarang ni hanya berumur 12 tahun ya? Ya, betul. Okey, baik. Dan mungkin Puan Lisa boleh kongsikan. Kalau kita lihat lukisan di hadapan ni macam baju yang kalau dijahit, Fiza boleh pakai, saya boleh pakai, host-host yang lain pun boleh pakai kan. Sejak bila Hail ada bakat untuk melukis ni? Dan memang dia suka bidang fashion ke macam mana? Okey. Pertama kali saya ingin ucapkan jutaan terima kasih di atas jemputan wanita hari ini. Dan TV3 pada hari inilah. So kami tadi datang daripada Melaka pagi tadi. So Hail ni memang dia suka melukis. Minat dia melukis sejak 5 tahun. Sejak 5 tahun. Macam mana? Macam mana masa 5 tahun tu? Macam mana boleh nampak yang memang kecenderungan dia kepada lukisan? Okey, masa tu saya memang tak perasan lagi. So dia punya teacher tadika yang perasan dia suka melukis. Setiap kali kertas soalan tu mesti berakhir dengan banyak lukisan. So cikgu, teacher semua suka tengoklah lukisan dia. Dan bila kita nampak masa umur 8 tahun, 9 tahun, dia boleh drawing dekat pertandingan mewarna tu. Dia boleh tambah, dia boleh imagine benda something dekat belakang kan. Okey. Jadi saya tengok ada something dekat dia ni lah. Macam tu lah. Sugi, Sugi tengok di hadapan kita ni ada banyak sebenarnya pingat-pingat yang telah pun dimenangi oleh Hal sendiri. Hal, bila cakap tentang lukisan kan ramai orang suka ataupun ada bakat melukis. Tapi macam Hal sendiri, dari lukisan-lukisan Hal ni kan, Aunty tengok ada boleh lukis binatang, bunga-bungaan dan juga fashion. Tapi bahagian lukisan tu, mana yang paling Hal minati?
Fashion. Okey, Hal ni memang orang yang sepatah dia je. Dia memang kurang bercakap. Ya, betul. Orang Biasa seni orang ibunya pun arts memang macam tu kan. Dia lebih banyak guna otak kanan. Okey, dan Hal, siapakah pereka fashion tempatan yang Hal memang suka dan kalau satu hari boleh Hal nak berjumpa dengannya? Rizalman. Rizman Rozaini dengan Jovian Mendagi. Kita boleh tolong usahakan tu insya-Allah satu hari nanti. Kita Sabjahan boleh tolong. Okey, Hal, kalau kita baca dari segi profil Hal kan dah besar nanti nak jadi seorang pereka fashion. Kenapa awak minat nak jadi pereka fashion? Ada setengah orang dia pandai melukis, dia nak jadi arkitek. Tapi Hal kenapa pilih bidang rekaan fashion? Sebab saya jenis suka buat baju. Dan saya suka tengok orang pakai baju-baju yang cantik. Sebab tu ada idea nak lukis. Okey, baik. Dan Hal, satu hari nanti kalau Hal diberi peluang untuk mereka baju untuk salah satu artis tanah air kita, siapakah yang Hal akan memilih? Ernie Zakri. Ernie Zakri. Pun kita boleh usahakan. Okey. Hal, kalau kita cakap tentang Hal suka tengok orang pakai baju yang cantik, Hal pun memang minat seni kan. Hal, bila Hal melukis ni, daripada mana awak dapat idea tu? Daripada imaginasi sendirilah. Baik. Tapi awak ada tak macam ada rujukan-rujukan? Kadang-kadang kan daripada sekuntum bunga, awak jadikan tu sebagai idea ataupun inspirasi. Ada tak macam tu? Ada. Ada. Okey, dan mungkin Puan Lisa juga boleh kongsikan. Adakah Hal ada seorang adik perempuan kan? Ada tak dia pernah mereka apa-apa ataupun suruh Puan sendiri pergi menjahit rekaan dia, suruh adik mereka dia pakai untuk Puan sendiri? Dia memang kalau macam dia buat baju tu, dia imagine saya yang pakai. Walaupun saya kadang budak ni beli saya ke? Tak kurus lagi. Belum kurus lagi kan. Tapi saya dengan suami pun terapkan dengan dia lah. Sebab kita melukis ni untuk wanita. Design kan. So setiap wanita berhak untuk ada dia punya dia punya design dia tersendiri. So semua boleh berfashion. Semua wanita berhak berfashion. So kita terapkan dia lah kalau lukis tu lebih kepada yang jangan seksi, yang menutup aurat, lebih kepada prefer muslimah. So dia accept benda tu lah. So kita guide dia lah. Kita modest fashion lah. Dan juga saya sukalah Hal awak menjadi ibu awak sebagai inspirasi di sebalik awak nak lukisan awak ni ya. Okey, dan Hal, kalau semua lukisan awak ni black and white, guna pensel sahaja dan kecuali ada gambar ikan ni kan, guna apa tu? Watercolor ke? Pencil color ke? Macam mana? Pencil color? Ya. Okey, memang Hal suka guna pensel ataupun Hal juga suka gunakan warna? Suka guna pensel. Teknik-teknik dia lah awak dah pandai ya. Saya tahu dulu ada 2B, 5B kot. Pensel yang kena guna kat sekolah lah. Dia jangan sebut sangat, takut salah. Puan Lisa, kalau Puan Lisa dah pun melihat bakat Hal ini kan, ada tak Puan dan suami merancang untuk sebenarnya menghantar Hal ini ke kelas khas ataupun guru yang lebih profesional agar Hal ini dapat lagi mengembangkan bakat dia ataupun dari segi lukisan, dari segi fashion tu lebih tahu dari segi perkara-perkara yang pentingnya lah. Okey, kalau saya dengan suami ni kita plan bawa dia garap bakat dia melalui banyak pertandingan. Tapi guru-guru dia juga bagi dia peluang bukan saja bakat melukis, kadang-kadang senihat jawi, menyanyi. Every year wakil sekolah untuk boleh menyanyi. Boleh menyanyi. Hal, jangan kata lagu Hal. Okey, 1, 2, 3. Lagu apa? Lagu apa? Kenapa awak suka? Awak nyanyi je. Awak pilih lagu apa awak suka. Contoh. Kain disidai tepi perigi. Cuaca redup hari nak petang. Kain disidai tepi perigi. Orang Melaka. Dondang sayang. Orang Melaka, dondang sayang. Sedapnya suara awak Hal. Okey, ni soalan yang agak sukar sedikit. Antara menyanyi dan melukis, mana satu awak suka, Cik? Tak boleh pilih ke macam mana tu? Tapi saya suka dua-dua. Suka dua-dua. Bagus. Tak apa. Awak teruskan dua-dua. Kita doakan semoga awak berjaya. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Lisa dan juga adik Hal. Kita doakan semoga adik Hal akan terus berjaya mencapai cita-cita yang diingini. Hari ini mungkin satu hari nanti jadi arkitek dan juga designer yang berjaya ke kan. Sambil-sambil boleh menyanyi. Siapa tahu? Ini kalau Hal nak tanya, Hal design-design ni dah ada tukang jahit belum?
Belum. Okey, tak apa. Kita kenalkan dengan tukang jahit. Ya. Okey. Kita bersama dengan Adik Ridwan ataupun nama penuhnya Wan Ahmad Ridwan Wan Nabil Hazim bersama dengan ibunya Puan Amira Amhara. Hai Ridwan. Apa khabar? High five. Wow. Tadi Ridwan kata, senang je ni. Dia kata, okey, senang ke awak nak jahit ni awak? Cuba awak tunjuk kita sikit. Macam mana awak jahit? Okey. Dia nak sambil dia nak tunjuk kita jahit ni, mungkin Puan boleh kongsikanlah daripada umur berapa sebenarnya boleh dapat tahu kecenderungan dia, sebab Puan mengajar dia untuk jahit beg kan. Pada umur berapa ketika tu? Okey. Assalamualaikum dan terima kasih wanita hari ini dan TV3 menjemput kami ya. Ridwan ni sebenarnya start menjahit tahun lepas masa PKP ketiga. Okey, yang 6 tahun tu dia minat berniaga. Sebab kita orang berniaga. Jadi dia ni jenis yang kalau orang buat dia suka nak tolong. Jadi masak pun dia dah boleh. Wow. Jadi masa saya menjahit dia minta mama ajarlah menjahit. Awak jahit terus. Awak jahit terus. Awak jahit. Kita nak tengok awak jahit. Dia pandai yang pakai mesin ni. Okey, beg yang kat tepi tu memang Ridwan jahit ke? Yang ni. Oh, yang ni bantal. Cantik. Okey, Ridwan tunjuk kat kami macam mana nak jahit tu. Ridwan, awak memang suka ke menjahit ni? Suka? Selain jahit, awak suka apa lagi? Suka apa? Masak. Okey, cuba awak cerita. Awak pandang kamera tu. Okey. Awak suka masak apa? Awak pandai masak apa? Yang ini. Awak pandai masak apa? Kalau apa? Telur. Oh, telur dadar ke telur mata kerbau? Dua-dua. Ui, pandainya. Lagi? Awak pandai masak apa lagi? Kakak fries. Awak nampak kakak yang baju pink sebelah kamera tu? Dia goreng telur pun tak pandai. Awak pandai. Bagus awak ni. Kenapa tak kakak sebelah ni? Kakak awak tu Ain. Kakak ni pandai masak apa? Masak nasi boleh. Masak nasi boleh. Awak pandai goreng telur dadar, telur mata kerbau, fries. Lagi awak pandai masak apa lagi? Masak air pandai? Masak nasi. Oh, masak nasi pandai. Saing-saing lah dengan aunty sebelah ni. Lagi? Pandainya awak ni. Siapa yang ajar awak masak tu? Mama dengan Abi. Awak masak untuk Mama dengan Abi? Awak masak dengan Mama dengan Abi? Awak berani? Awak tak takut kena minyak? Tak takut. Bagus. Okey, awak sambung jahit beg ni. Saya nak beg ni. Ridwan, tapi nak tanyakan Ridwan, bila Ridwan guna mesin ni, rasa happy ke macam mana bila dapat menjahit beg, bantal? Rasa happy. Okey. Bila kita bercakap tentang bakat anak-anak ni kan, setiap daripada orang ni ada bakat yang berbeza-beza. Tapi macam Puan sendiri mendedahkan Ridwan ini kepada bidang jahitan dan juga masakan yang kebiasaannya bidang ini lebih sesuai untuk anak perempuan. Jadi kenapa Puan mendidik Ridwan untuk belajar kemahiran ini sebenarnya? Okey, sebenarnya dia ni saya tak push dia. Dia minta sendiri. Jadi macam risau juga kan sebab selalu kan perempuan yang buat. Jadi bila lelaki yang buat ni orang suka macam cakap lembutlah budak ni macam tu kan. Sebenarnya ini adalah kemahiran yang kita nak ajar anak kita. Jadi saya ajar macam suka-suka tapi tiba dia macam nak buat income sendiri. Jadi macam kita pun seronok lah kan. Ini yang kita kena ubah pemikiran masyarakat. Bila kita bercakap tentang bidang yang kebiasaannya dilihat dilakukan oleh wanita, tetapi apabila kita mengajar anak lelaki kita, ini sebenarnya adalah kemahiran supaya ataupun orang kata survival skill yang mungkin mereka boleh gunakan. Kalau anda lihat di kaca TV Sugi, sebenarnya Ridwan ni boleh menjahit macam tu je sambil tengok TV. Betul. Dan sekarang ni pun beg tu dah siap dah dijahit. Ridwan boleh tunjukkan hasil kerja awak. Beg kecil boleh masuk phone saya, boleh masuklah beberapa barang terima kasih. Comelnya beg. Comelnya. Okey, Ridwan, awak selalu suka menjahit sambil tengok TV ke memang awak boleh menjahit dalam mana-mana situasi pun? Boleh tengok TV sikit-sikit. Boleh tengok ada mic. Boleh tengok TV sikit-sikit. Okey. Baik, dan Puan mungkin boleh kongsikan juga kan melihat bakat Ridwan ni. Dia juga mempunyai seorang adik, betul? Adik dia pun ada minat ke nak menjahit ataupun nak mengambil alih, nak memasak, bukan mengambil alih lah, nak masak. Alhamdulillah adik dia pun minat menjahit. Bila tengok abang menjahit dia pun nak follow juga. Macam tu. Okey, bagusnya. Okey, Ridwan, awak dah jahit beg, awak dah jahit bantal, awak dah jual tak? Dah jual. Dah berapa orang yang beli? Berapa yang beli?
Yang ni berapa? Ini berapa awak jual? Yang ni berapa? Kalau kecil. Kalau kecil berapa? Dia tengah fikir lama tu macam mahal je. Kalau nasib baik dia tu tak dengar earpiece. Berapa harga ni awak jual berapa? RM5. RM5. Okey, tak apa berpatutan. Ridwan. Aunty beli kat awak RM50. Boleh? Wow. Boleh? Jual kat aunty boleh? Boleh. Okey. Kalau bantal tu pula awak jual berapa? Dia mesti berapa? RM10. Comel Tak apa Ridwan. Nanti apa yang Ridwan bawa ni aunty Segita pun akan beli. Jangan risau. Okey, Ridwan, kalau kawan-kawan awak dekat luar tengah tengok tu kan, dia orang nak jahit juga tapi dia orang tak berani. Ridwan nak cakap apa kat dia orang? Belajar dengan mak dia. Belajar dengan mak dia. Awak kalau awak nak belajar menjahit, awak belajar dengan mak awak. Tapi kalau mak dia tu macam saya, perlukan banyak kesabaran. Bukan banyak kesabaran, tak pandai. Anak-anak tu kalau mak tak pandai kalau macam yang ini, aunty nak masukkan benang dalam jarum pun aunty tak reti. Sebenarnya tadi itu soalan pertama saya tanya dia, Ridwan, awak pandai tukar ni? Saya tak pandai. Dia kata ya, dia pandai. Dia pandai tukar benang dan sebagainya. Pandainya. Dan Puan, dengar kata Ridwan ni bila ajar 3 kali sahaja dia dah pandai menjahit. Macam mana situasi tu? Jahit beg kan? Betul. Sebab first saya ajar dia potong. Lepas tu ajar dia jahit. Lepas tu pantau je. Dah terus pandai dah. Buat sendiri. Potong, jahit semua. Okey. Kalau tadi Ridwan, awak dah tengok tak kawan awak, Abang Hail, dia lukis. Ridwan nak tak tolong jahitkan baju dia? Nak tak? Tak pandai berjahit. Tak pandai. Belum pandai lagi. Ada tak perancangan untuk memberi pendedahan kepada Ridwan untuk belajar? Lepas ni sekarang dah pandai jahit bantal dengan beg. Lepas ni mungkin jahit baju, jahit seluar baju Melayu ke kan? InsyaAllah. Sebab dia cakap dia lepas ni nak belajar jahit topi, apron. Apron nanti awak letak nama. Boleh? Kita order kat awak. Boleh? Boleh. Okey, sebenarnya kan kawan-kawan sekolah awak ada tak sesiapa pernah buat pesanan kepada awak suruh jahit beg ke bantal ke? Ada? Ke cikgu ke? Suruh jahit apa? Tu kawan. Kawan awak beli tak? Nak beli tapi tak boleh. Tak apa. Nanti dia simpan duit raya dia beli, okey? Okey, dia simpan duit belanja sekolah dia. Awak cakap kat kawan awak, satu hari simpan 10 sen, okey? Nanti boleh beli. Alright. Okey, baik. Ini dia kalau kita cakap tentang bakat anak-anak ni, pastinya masing-masing ada bakat mereka yang tersendiri. Tetapi betapa pentingnya juga support system ataupun sokongan daripada ibu bapa dan orang sekeliling untuk anak-anak ini terus mengembangkan bakat mereka ini. Banyak lagi kita nak kongsikan bersama dengan anda, Sugi. Tapi sebelum tu kami nak kongsikan bersama dengan anda video Rais, seorang kanak-kanak autism yang sangat-sangat berbakat. Kalau dia main piano, memang semua orang akan terpegun. Jom kita saksikan video. Silakan, Rais. Dikurniakan anak berkelainan upaya menimbulkan pelbagai reaksi ibu bapa. Ada yang cenderung menyembunyikan anak istimewa dari tatapan umum. Namun kini, ramai yang sudah mula menunjukkan sikap positif terutama apabila anak istimewa ini menunjukkan kemahiran mereka tersendiri. Bukan sekadar untuk pengisian di media sosial, namun ini adalah langkah ibu bapa untuk memberi kesedaran kepada umum tentang anak istimewa ini. Tidak menjangkakan akan dikurniakan anak istimewa. Namun, bagi Irin Putri Azmi, dia reda dan menganggap ini adalah ketentuan Allah SWT dan merupakan amanah yang perlu dijaga. Saya mula menyedari tanda-tanda autism pada Rais ketika usianya sekitar 2 tahun. Yang mana ketika itu dia tak boleh lagi bercakap. Padahal pada usia 2 tahun sepatutnya kanak-kanak dah boleh bercakap, berkomunikasi dengan baik kan. Sebenarnya saya dah bersedia dari segi mental untuk menerima keputusan daripada doktor. Itulah yang mengatakan yang anak saya mengidap autism. Sebab saya dah orang kata buat research kan, dapat tahu yang apa yang tanda-tanda yang dialami ini adalah tanda-tanda autism. Jadi bila dah disahkan oleh doktor, oleh pakar, maka ia tidaklah terlalu orang kata mengejut kan. Jadi saya boleh terima dengan baiklah, redalah dengan ketentuan ini. Bermain piano bukanlah sesuatu yang mudah, terutama kepada kanak-kanak autisma. Namun,
bakat yang dimiliki Rais Aryan Izmir sangat memberansangkan pada usianya yang sangat muda. Okay, ia bermula dengan keyboard mainan yang beli kat kedai mainan kanak-kanak. Saya dapat lihat Rais dia boleh main apa-apa tune lagu yang dia suka menggunakan satu jari. Dia just tekan macam tu tau. So dia ada perfect pitch. Maksudnya dia akan tahu apa lagu yang dia dengar, dia boleh tahu exact note yang perlu dimainkan. Jadi apabila nampak dia semakin berminat dan nampak kelebihannya di situ, jadi upgrade pula kepada piano. Ternyata setiap kanak-kanak mempunyai kemahiran dan bakat mereka sendiri dan ia mampu menyinar jika diberi bimbingan yang sewajarnya. Muzik ialah satu elemen yang sangat penting dalam hidup Rais kerana itu adalah kelebihan yang ada pada dia dan dia memang sangat-sangat minat dengan muzik. Jadi saya kira muzik boleh membuka laluan kepada masa hadapan yang lebih cerah untuk Rais suatu hari nanti, insya-Allah. Jadi apapun, saya akan terus memberikan sokongan kepada Rais dan terus memberikan bimbingan kepadanya untuk dia terus kembangkan lagi kebolehannya dalam muzik. Ya, itu dia. Tahniah Rais dan juga Irin, dan ibunya Irin Putri pun pandai juga bermain piano. Betul. Sebenarnya macam-macam lagu yang boleh didendangkan. Kadang-kadang kita request Irin tolong nyanyi lagu, dia boleh buat. Okey. Kalau di awal tadi kita dah dengar lagu Sife daripada Child from the East, kita nak tanya jugalah apa aktiviti-aktiviti mereka yang lain selain daripada menyanyi dan bermain gitar. Kalau tak silap saya, kita nak tanya lebih banyak dengan bapa mereka, Encik Kamarul Arifin Borhan. Selamat datang. Selamat datang. Instrumen tu namanya ukulele. Ukulele. Okey, baik. Kita bersama dengan adik Siti Khatijah. Mana adik Siti Khatijah? Angkat tangan. Hai. Awak umur 5 tahun? 6 tahun? 7 tahun. Adik Khawlah. Awak 9 tahun? 9 tahun. Dan juga adik Muhammad Asyari. Awak 5 tahun? Betul. Oh, pandai. Okey. Mungkin kita bercakap tentang bakat. Kita dah kongsikan dari tadi kan ada pelbagai bakat yang berbeza-beza. Tetapi kenapa Encik melihat muzik ini untuk diketengahkan kepada anak-anak? Okey, untuk pengenalan, saya sendiri adalah gitaris kumpulan Al-Farawi Band. Jadi band leader korang Abang Nazri, ketua kumpulan Al-Farawi Band, mengeluarkan satu formula bakat, minat, matlamat, manfaat. Di mana bakat ni Tuhan dah bagi pada setiap orang, ada bakat pasti tak sia-sia dan itu adalah amanah. Dan juga perlu disubur-suburkan dengan minat. Maknanya kita sebagai parent, mak ayah kena tengok dia apa bakat dia orang, kena subur-suburkan. Dan juga matlamat. Matlamat bila dah ada bakat tu mesti dihalakan. Kita sebagai orang yang dewasa yang waras ni dan juga sebagai orang Islam semestinya sewajibnya menghalakan apa sahaja yang kita buat, tak kiralah bakat muzik ke, melukis ke, menjahit ke ataupun apa sahaja bakat, mesti dihalakan ke arah kebaikan. Jadi bila ada digabungkan bakat, minat, matlamat, maka lahirlah manfaat. Okey, berapa lama mendidik mereka ni untuk belajar bermain alat muzik? Saya mengajar mereka sedari ujung tahun 2018. Ketika itu usianya berapa yang paling kecil? Yang ni dah hujung 5 tahun dah, masuk 6 tahun. Dia dah masuk 4 tahun, Khatijah. Okey, baik. Dan kita nak tanya Khatijah lah. Khatijah, awak suka main ukulele ni tak? Okey, maybe awak pandang ke depan, saya ke sini sikit. Suka main ukulele? Suka. Okey, dalam ukulele ni, key mana yang awak memang boleh ajar saya lah? Satu key boleh ajar? G ke C ke, betul ke? Chord C. Chord C. Itu chord C. Okey, kalau chord G ada. Chord G? Okey, G. Okey, kalau biasa kakak ajar awak best tak? Best kakak ajar. Okey, kita tanya kakaknya pula lah. Senang tak ajar adik? Senang. Senang, kadang-kadang susah. Tapi kita nak tanyalah awak rasa awak nak belajar main ukulele ni masa mula-mula ayah ajar, susah ke senang? Senang. Awak memang suka ukulele. Awak ada tak alat lain yang alat muzik lain yang awak suka ataupun awak pandai main? Kahun. Nama dia apa? Kahun. Awak pandai juga. Kahun. Cuba awak main satu lagu. Okey. Okey, 1, 2, 3.
Asyari dia baru saja belajar. Dia pandai main kahun sajalah. Kahun baru saja. Okey, baik. Dan kalau bagi Encik sendiri kan, Encik Kamarul sendiri kan, kalau kita lihat memang mereka ni berbakat dan sejak kecil lagi sudah didorong untuk bermain muzik. Tapi bagi ibu bapa di luar sana yang mungkin anak-anak suka main, mungkinlah kan, suka main ukulele, tapi ibu bapa nak suruh juga main piano. Macam mana situasi macam tu? Mungkin boleh memberikan sedikit kesedaran kepada ibu bapa. Okey, seperti yang saya bagi apa ni tadi itulah, iaitu bakat, minat, matlamat, manfaat. Jadi bakat memang Tuhan dah bagi. So kita sebagai parent ni kena tengok apa dia punya bakat dia. So kena cuba kecenderungan. So kena cuba. Tengok kalau dia mungkin piano, kita kena cubalah. Jadi sebenarnya bagi saya lah, sebagai parent, saya tengok kemampuan dia orang. Kalau dia boleh tiru sesuatu di kaca TV, insyaAllah dia boleh main juga macam alat instrumen. Nak tanyalah juga, mencabar tak nak mengajar anak-anak ni? Maklumlah anak-anak ni kan ada ragamnya. Kalau orang dewasa kan mungkin dari segi penerimaan tu lebih mudah kan. Tapi ada mencabar tak? Sedikit mencabarlah. Tapi kita tak boleh paksa sangatlah. Tapi bagi saya, kita tengok kalau memang kita boleh ukur tahap dia. Kalau tahap dia kita tengok memang tahap tu okey, kita stop situ. Nanti kita tengok kalau ada kematangan dia lebih sikit, boleh ajar lebih sikit lah. Okey. Sebab anak-anak ini kan usianya berbeza-beza. Kalau kita nak bermain alat muzik ni, kalau kita orang dewasa kena belajar tengok notes. Tapi anak-anak ini dia belajar mengenal huruf, tengok notes dan juga membaca chord ataupun bagaimana? Okey, untuk anak-anak saya ni, dan juga saya juga adalah guru muzik. Saya mengajar muzik, kira macam apa ni lah, tenaga pengajar luar. Saya mengajar di sekolah-sekolah, di tadika. Okey, caranya kita raikan minat anak-anak ni. Kita raikan, maknanya mereka, satu yang pastinya mereka suka berkumpulan. Andai kata mereka tak boleh pun, kita cuba nyanyilah. Nyanyi dan juga gerakan. Okey. Dan adik Khatijah, dalam sehari berapa lama awak praktis berlatih main ukulele ataupun instrumen lain? Banyak kali. Banyak kali. Penat tak? Sakit tak jari awak? Sakit. Okey, kakaknya pula dalam sehari lama tak praktis? Ke memang berlatih bersama-sama? Bersama-sama. Okey, tapi sukalah, best lah kan? Nanti awak ajar kakak ni main ukulele. Okay? Sebenarnya kalau siapa yang main ukulele ni, hari pertama belajar dah boleh main satu lagu. Okey, cuba Are You Sleeping Brother John? Okey, satu chord je. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Morning bells are ringing, morning bells are ringing. Ding dong dong, ding dong dong. Dia satu jari macam tu je. Saya ajar dia macam baby shark, tapi atas ada gigi, kepit macam tu. Maksudnya saya kena belajar dengan cikgu yang ni jugalah sebab boleh, tak pandai. Jadi memang ukulele ni sesuai buat kanak-kanak berbanding dengan gitar lah. Betul, yes. Ukulele sebenarnya yang dewasa pun boleh belajar. Okey, baiklah. Terima kasih kita ucapkan tentang perkongsian pada hari ini, dan pasti ramai dalam kalangan ibu bapa yang merasakan bahawa anak anda mungkin ada bakat tersebut tapi tak tahu bagaimana nak mulakan, tak tahu bagaimana nak menyokong mereka dengan kecenderungan yang mereka ada ini. Jangan risau kerana apa saja minat dan kecenderungan anak anda, kalau tahu kita letakkan di tempat yang betul, insya-Allah mereka boleh berjaya. Betul. Are You Sleeping, lagu nyanyian mereka, tapi anda jangan sleep. Kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di WHI. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Bercakap tentang kecantikan, wanita dan kecantikan sememangnya tak dapat dipisahkan. Bukan saja menjaga kesihatan tetapi kecantikan, tetapi kesihatan juga harus diutamakan. Mungkin ramai dalam kalangan kita yang juga memerlukan bantuan makanan tambahan untuk menjaga kecantikan dan juga kesihatan diri. Dan untuk itu kita bersama dengan Dato' Azrul Razi daripada V Asia Cosmetic dan juga Healthcare untuk berkongsi rangkaian produk pada hari ini. Assalamualaikum, apa khabar Dato'? Salam, sihat Fiza? Sihat, Alhamdulillah. Hari ini Dato', apa yang nak dikongsikan bersama dengan penonton-penonton setia Wanita Hari Ini?
Terima kasih Fiza. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Wanita Hari Ini. Seperti biasa saya bersiaran dalam Wanita Hari Ini Fiza ya. Saya percaya dan pasti semua penonton Wanita Hari Ini ya nak yang terbaik. Kalau nak beli produk untuk kesihatan pun kita nak produk yang terbaik semestinya. Yang mana anda tak perlu khawatir, tak perlu risau sebab apa ya, VRC dah lebih 10 tahun di pasaran ya. Yang mana setiap produk VRC juga menjalani kajian dan penyelidikan secara terperinci, diformulasi oleh pakar pemakanan dan pakar nutrisi yang bertalah. Dan pastinya saya nak kalau pengguna-pengguna beli mereka merasai keberkesanan produk ya, barulah kata orang tu berbaloi dengan nilai yang mereka keluarkan ya, yang mana saya percaya setiap orang antara kita ya memerlukan makanan tambahan, kesihatan adalah perkara paling penting. Dan kalau kita perhatikan disebabkan oleh corak pemakanan kita yang kurang sihat ya, tidak menitik beratkan diet yang seimbang, pemakanan kadang-kadang kita makan berlebihan, makanan manis, makanan berlemak, makanan berkolesterol, semuanya ya boleh mengancam kesihatan. Bukan saja obesiti kita, tetapi mendatangkan penyakit yang bakar rangkai. Saya percaya ya, penyakit bakar rangkai ini boleh menyebabkan kita ada masalah pergerakan yang terbatas. Kadang-kadang terpaksa solat pun susah, nak berjalan pun kadang-kadang rasa cepat letih, lesu, mengah, naik tangga rasa penat ya. Jadi apa kata anda ubah gaya hidup anda, amalkan pemakanan sihat dan seimbang. Dalam masa sama juga jangan lupa dapatkan ya minuman tambahan seperti Platinum Drink di Asia di Kacang TV ni. Alhamdulillah Fiza, Platinum Drink ni dah lama di pasaran. Saya dapat lihat ya daripada segi trend penjualan ya yang mana terus meningkat Fiza, dan saya di sini bukan untuk melariskan jualan, tetapi ya maklum balas pengguna rata-rata yang mereka amalkan Platinum Drink ni, mereka dapat melihat merasai keberkesanan sendiri yang mana tahap kesejahteraan tubuh badan mereka pertama baik, rasa lebih cergas, bertenaga ya. Sebab apa? Manfaat bahan-bahan yang terbaik kita rumuskan dalam Platinum Drink ni ya, yang mana antaranya kita gunakan buah mulberry. Dan bercakap mengenai buah mulberry juga ya, kalau di pasaran tempatan ya, di toko-toko jamu ataupun di kebanyakan produk-produk di online ya, jarang sekali menggunakan buah mulberry. Sebab apa? Buah mulberry ni sebenarnya harganya sangat-sangat mahal dan paling penting ianya mempunyai nilai perubatan yang sangat-sangat tinggi ya. Luar biasa khasiat buah mulberry ni, yang mana kalau mengikut kajian ya, kadar antioksidan menunjukkan ianya mempunyai purata antioksidan yang paling tinggi berbanding dengan buah-buahan lain. Bayangkan Fiza, kalau kita amalkan buah mulberry ni sebiji, kita perlu amalkan buah lain mungkin 3 ataupun 5 biji. Yang mana ya khasiatnya sangat-sangat luar biasa. Sebab tu seawal pengambilan kalau anda amalkan ya buah mulberry ni, anda dapat lihat dan rasai ya perbezaan tubuh badan rasa lebih cergas, bertenaga, yang mana buah mulberry ni kita rumuskan dalam Platinum Drink ni bagi menambah kata orang tu keberkesanan kepada pengguna ya. Selain itu juga dalam Platinum Drink ni juga ada buah-buahan lain seperti buah delima, acai berry ya, dan juga kulit buah manggis yang sangat tinggi dengan xanthan dapat membantu ya mengurangkan paras gula yang berlebihan dalam tubuh badan. Kemudiannya ya, acai berry sangat kaya dengan omega 3, 6, 9. Dan dalam Platinum Drink ni juga Fiza ada sendi rawan ikan hiu ya, ataupun shark cartilage, yang mana sangat-sangat bagus untuk sendi ya. Saya percaya kalau kita perhatikan seiring peningkatan usia, bila kita dah berusia, kadang-kadang kita naik tangga, kita akan rasa lenguh lutut, rasa letih sendi dan sebagainya. Dan saya percaya ini berlaku disebabkan oleh faktor penuaan. Dan pentingnya masa inilah kita nak amalkan makanan tambahan. Semua orang perlukan, bukan yang dah berusia je, kita yang masih muda pun perlu amalkan. Jadi dalam shark cartilage ini dapat membantu ya mengurangkan kerengsaan ya pada bahagian sendi anda, yang mana dapat membantu membaik pulih ya otot-otot kita, menguatkan kata orang tu kesihatan tulang ya. Dan sama juga pengambilan makanan tambahan ni bermanfaat untuk semua orang. Jadi jangan lupa ya dapatkan Platinum Drink ni, saya kira sebagai sumber vitamin dan nutrisi yang sangat-sangat bagus untuk kesihatan tubuh badan secara menyeluruh. Satu hari anda amalkan sekali saja dah cukup, 15 hingga 30 mil waktu pagi. Dan paling penting formulasi yang sangat sihat, tanpa gula, manis daripada madu, yang mana anda tak perlu khawatir. Satu hari 15 hingga 30 mil dah mencukupi sebagai sumber vitamin dan nutrisi, yang mana dapat membantu ya meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesejahteraan tubuh badan. Dan waktu pagi kalau anda amalkan Platinum Drink ni, kalau anda ada bajet yang lebih, boleh minum jus hasiat lega 1 lagi waktu malam. Jus hasiat lega ni sangat-sangat baik ya. Sebab apa? Dalam ni ada 5 ramuan terbaik seperti lemon, halia, cuka apple, bawang putih dan juga madu ya. Yang ni anda lihat TV sekarang ni, jus hasiat lega ni Fiza ya, yang mana mengikut kajian secara terperinci ya, manfaat halia dan bawang putih ni dapat membantu mengurangkan paras kolesterol berlebihan dalam tubuh badan. Dalam masa sama juga ya, masyarakat di negara China mereka percaya hasiat bawang putih ni dapat membantu memanjangkan hayat seseorang. Sebab apa? Sangat tinggi dengan ramuan antioksidan. Dalam masa sama juga ya, pengambilan bawang putih dapat membantu membuang lebihan angin dalam tubuh badan. Saya kalau saya minum jus hasiat lega di waktu malam, saya akan kerap buang angin ya. Dan harga jus hasiat lega ni hanyalah RM55 sahaja, dan manfaatnya sangat-sangat banyak. Sebab apa? Dalamnya juga ada madu dan juga lemon, yang saya percaya lemon ni bersifat detoksifikasi secara semula. Jadi madu juga baik untuk kesihatan secara menyeluruh ya Fiza.
Dan waktu malam anda amalkan sebelum tidur 1 hingga 2 sudu dah cukup, 15 ml. Dan yang terakhir Fiza, hari ini saya juga turut bawakan apple fiber dan juga orange fiber. Saya percaya walaupun kita dah habis Syawal, masih lagi kata orang tu terlajak raya, banyak jemputan rumah terbuka, makan macam-macam, dan pada ketika inilah pentingnya diet sihat seimbang. Kita nak balancekan balik berat badan kita, dapatkan berat badan yang ideal. Jangan lupa minum apple fiber ataupun orange fiber. Kalau berat badan anda kurang 70 kg, dapatkan apple fiber. Berat badan melebihi 70 kg, boleh dapatkan orange fiber. Minum setiap kali selepas makan berat akan lebih lawas. Sebenarnya dapat membantu mendapatkan berat badan yang ideal. Dan sangat disyorkan untuk anda yang dah makan macam-macam. Lepas tu kata orang tu susah nak ketandas, ada masalah sembelit dan sebagainya. Pada ketika inilah pengambilan serat yang mencukupi sangat-sangat penting. Sebab apa? Serat ataupun fiber ni sangat-sangat bagus. Dapat membantu proses penghadapan, pelawasan, mengecapi bentuk dan juga berat badan yang ideal. Dalam masa sama juga sebagai minuman detox yang dapat membantu kata orang tu untuk kesihatan secara menyeluruh dan juga kecantikan kulit dalam masa sama juga saya. Dan apple fiber harga RM32, orange fiber harga RM36. Dan secara ringkasnya hari ini untuk kesihatan tubuh badan secara menyeluruh, jangan lupa sebagai sumber nutrisi dan vitamin, minum platinum drink waktu pagi 15 hingga 30 ml dah mencukupi. Dan paling penting formulasi daripada bahan-bahan semula jadi, bahan organik tanpa bahan pelarang. Dan kemudian waktu malam anda boleh dapatkan jus hasil lega. Ataupun bagi anda yang nak mendapatkan bentuk atau berat badan yang ideal, nak berat yang lebih seimbang, minum apple ataupun orange fiber. Apple fiber untuk berat bawah 70 kg, orange fiber untuk berat badan melebihi 70 kg. Dan ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan V-Asiat baru beli. Sebab apa? V-Asiat adalah peneraju, perintis juga pencetus produk herbal berkualiti pada harga yang mampu milik. Bagi anda yang nak konsultasi secara percuma hari ini, hubungi online kami 019-244-4492. Saya ulang balik, 019-244-4492 untuk konsultasi secara percuma. Terima kasih Fiza. Dan paling penting Fiza, produk V-Asiat juga telah mendapat penganugerahan sebagai super brand. Anda boleh amalkan tanpa was-was. Terima kasih dan jumpa lagi. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Dato' Azrul Razi di atas penerangan berkaitan rangkaian produk daripada V-Asiat itu tadi. Kita nak berehat dahulu seketika, kembali terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, kembali bersama kami dan kita dah pun sampai di penghujung siaran hari Sabtu hari ini. Kita tadi bersama dengan Adik Hail. Wow, dah siap baju. Dah dia siap. design baju. Dia desainkan saya kebaya moden. Okay. Betul ke Hal? Kebaya moden. Pandailah ni, Aunty memang tak suka yang macam maknanya faktor umur ni kan. Yang ni simple-simple ni boleh. Okey. Terima kasih banyak-banyak Hal. Rambut pun sama pandailah awak rambut. Awak tahu ya rambut kita macam ni. Okey, dan baju saya dia masih lagi tengah design. Miss Universe lain sikit. Macam tu ya. Adik Rizwan tengah jahit lagi satu ya. Beg kecil tu. Tak. Apa dia? Jahit je. Oh, kakak yang depan tu suruh awak jahit je. Kakak depan tu. Biasa kakak depan tu, nanti terotan kakak tu ya. Okey, dan Adik Ridwan, Adik Hail, terima kasih bersama kami hari ini bersama dengan adik-adik daripada Child from the East. Dan mungkin ini juga boleh jadikan antara aktiviti cuti sekolah, melukis, mewarna, menjahit dan macam-macam lagi. Dan itu topik pada hari Isnin. Ya, Isnin nanti kami nak kongsikan antara aktiviti yang anda boleh manfaatkan bersama dengan seisi keluarga pada hari Isnin nanti. Tak perlu pergi jauh-jauh, tak perlu bercuti. Semudah membaca buku cerita di rumah, boleh kita manfaatkan aktiviti cuti sekolah bersama dengan anak-anak. Selamat berhujung minggu dan kami tinggalkan anda bersama dengan Child from the East. Assalamualaikum. Bye.